Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman bin Alite, CGS 02519125, Miss OUM SEM 4 Mei 2023. Saya akan membentangkan proposal saya yang bertajuk Tahap Penggunaan Tanda Arah Kiblat di Tanah Perkuburan Islam Daerah Tuaran. Baiklah, pengenalan kajian. Setiap kita yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dalam surah Al-Imran ayat 185. Apabila berlaku kematian, kita perlu memuliakan jenazah dengan mengurus jenazah mengikut lunas hukum syarak, bermula mandi, kafan, solat dan kebumikan. Berdasarkan pandangan Jawatankuasa Fatwa Pulau Pinang, Sabah dan Selangor, wajib wajah dan tubuh badan jenazah menghadap arah kiblat. Dalam memastikan pengurusan jenazah di tanah kubur dalam keadaan yang baik, alhamdulillah beberapa negeri seperti Sabah, Sarawak, Johor dan Terengganu telah memulakan langkah dalam usaha menyediakan model tanah kubur contoh. Namun masih juga wujud timbul persoalan tanah kubur sedia ada terpesong arah kiblat dan tidak mempunyai tanda arah kiblat. Tersasar arah kiblat tanah kubur bukan perkara yang remeh, sebab ianya melibatkan nilai ibadah wajib terakhir buat si mati, dan perkara ini perlu diselesaikan dengan segera. Seterusnya latar belakang kajian di mana penentuan arah kiblat di tanah perkuburan merupakan tanggungjawab unit kiblat bagian falak Pejabat Mufti Negeri Sabah. Berdasarkan permatian awal, tanah kubur tiada tanda arah kiblat dan setiap tapak tanah kubur ada jawatankuasa yang telah dilantik, namun pengkaji dapati tidak nampak fungsi dan peranan jawatankuasa tersebut dalam menyelesaikan masalah berkaitan menyediakan arah kubur yang tepat. Oleh yang demikian, sebagai penolong pegawai falak, pengkaji terasa terpanggil untuk mengetahui di sebalik permasalahan yang berlaku. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Isu berkenaan arah kiblat tersasar adalah isu yang sangat sensitif dan penting. Oleh yang demikian, melalui Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Sabah telah memuat penekanan dalam pemasangan tanda arah kiblat di tanah kubur. Terdapat beberapa masalah yang wujud berkenaan arah kiblat tanah kubur yang terpesong seperti negeri Pahang, Melaka, Pantai Dalam dan termasuklah di daerah Tuaran. Manakala berdasarkan kajian-kajian lepas juga didapati tanah-tanah kubur yang lama tetapi masih digunakan juga telah tersasar arah kiblatnya daripada arah kiblat yang sebenar. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengupas beberapa objektif yang telah dicadangkan oleh pengkaji. Baiklah, seterusnya ialah soalan kajian. Yang pertama, sejauh manakah penggunaan tanda arah kiblat digunakan di tanah perkuburan di daerah Tuaran dan adakah tanda kubur tersebut telah ditentukan arah kiblatnya ataupun belum oleh badan berautoriti? Yang kedua, bagaimana kaedah pencarian arah kiblat yang dipakai oleh pihak pengurusan tanah kubur ketika proses pengebumian dilakukan? Yang ketiga, apakah permasalahan yang dihadapi Jawatankuasa pengurusan tanah kubur yang dilantik bagi memastikan susunan tanah kubur dalam keadaan tersusun, kemas, cantik serta menempati arah kiblat? Manakala objektif kajian pengkaji ialah yang pertama, mengkaji tahap penggunaan tanda arah kiblat di tanah perkuburan dan mengenal pasti sama ada tanah kubur tersebut telah ditentukan arah kiblat ataupun belum oleh badan berautoriti. Yang kedua, mengkaji apa kaedah pencarian arah kiblat yang digunakan pakai oleh pihak pengurusan tanah kubur ketika proses pengebumian dilakukan. Yang ketiga, mengkaji apakah permasalahan yang dihadapi Jawatankuasa pengurusan tanah kubur yang dilantik bagi memastikan susunan tanah kubur dalam keadaan tersusun, kemas, cantik serta menempati arah kiblat. Seterusnya ialah signifikan kajian. Yang pertama, membantu pengkaji akan datang dalam membuat kajian berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi tersasarnya arah kiblat kubur. Yang kedua, membantu memberikan panduan kepada daerah lain membuat penambahbaikan dalam pengurusan Jawatankuasa tanah kubur. Dan yang ketiga, membantu dan membuat penyelarasan tata cara pengurusan tanah kubur yang lebih sistematik, teratur dan mempunyai arah kiblat yang tepat. Seterusnya ialah limitasi kajian, iaitu di dalam bidang kajian pengkaji. Yang pertama, pengkaji akan melibatkan Jawatankuasa tanah kubur dan penduduk kampung daerah Tuaran yang beragama Islam. Yang kedua, pengkaji akan fokus kepada 27 tapak tanah perkuburan. Pengkaji juga akan membataskan sampel kajian, iaitu berkaitan permasalahan terhadap kiblat tanah kubur yang terpesong. Seterusnya ialah limitasi kajian, iaitu berkaitan dengan lokasi. Yang pertama, pengkaji memilih daerah Tuaran disebabkan lokasi tersebut berkaitan dengan tempat tinggal pengkaji dan ianya tidak melibatkan kos yang banyak. Untuk temu bual pula, terdapat 3 lokasi yang menjadi pilihan pengkaji, iaitu Pejabat Mufti Negeri Sabah, Pejabat Jabatan Ahli Islam Negeri Sabah dan juga Pejabat Agama Daerah Tuaran. Dalam kajian ini juga pengkaji menerangkan definisi istilah operasional, di mana terdapat 2 istilah, iaitu tanda arah kiblat dan juga tanah perkuburan. Tanda arah kiblat
dalam kajian ini tanda arah kiblat adalah bermaksud suatu tanda yang dibuat di tanah kubur menunjukkan arah ke Kaabah, iaitu arah kiblat yang sebenar. Manakala tanah perkuburan dalam kajian ini tanah perkuburan Islam merupakan satu tempat yang menjadi tapak kajian pengkaji, dan di sana juga adalah tempat dikebumikan penduduk kampung yang beragama Islam. Okey, rumusan bab 1. Secara kesimpulannya, berdasarkan bab 1 ini, pengkaji dapat gambaran awal berkaitan dengan apa kajian yang hendak pengkaji laksanakan. Okey, baiklah. Untuk bab yang kedua, pengkaji akan mulakan dengan objektif sorotan. Objektif sorotan literatur adalah berkaitan dengan proses penelitian, penilaian serta pemahaman yang mendalam seseorang pengkaji terhadap hasil kajian yang lepas. Seterusnya ialah kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini pengkaji ambil berdasarkan kerangka teori yang telah diamalkan ataupun yang telah diterangkan oleh sarjana Islam Imam Al-Ghazali berkaitan hubung kait antara amal dan ilmu dan amal. Okey? Di dalam kerangka konseptual ini, pengkaji ingin mengkaji apa hubungan tanda arah kiblat kubur dan hubung kaitnya menentukan sah dan tidak sah suatu ibadah. Hubung kait di antara dua pemulihan ubah ini adalah mempunyai hubungan yang signifikan, yang mana kedua-dua ini saling berkait dan boleh dikatakan tanda arah kiblat kubur yang betul akan menjadikan sah ibadah wajib bagi semati. Sebaliknya, apabila tanda arah kiblat yang salah, maka ibadah wajib bagi si mati tidak sah. Perkara ini penting agar kita semua tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Seterusnya, kerangka teori seperti mana yang pengkaji nyatakan tadi ialah pengkaji mengambil teori daripada Al-Ghazali di dalam kitab Ayyul Walad, yang mana Imam Al-Ghazali menerangkan mengenai konsep ilmu dan amal di dalam kitab beliau Ayyul Walad, yang mana beliau menerangkan ataupun menegaskan dalam kitab beliau agar ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan suatu perbuatan yang rugi, manakala beramal tanpa ilmu adalah suatu yang tidak berfaedah. Oleh itu, hubungan ilmu dan amal ini sangat erat sehingga menjadikan usaha menuntut ilmu tanpa tujuan untuk meningkatkan kualiti amalan seseorang. Okey. Seterusnya ialah kajian-kajian lepas, yang mana dalam kajian-kajian lepas ini pengkaji telah mengambil beberapa penulisan jurnal yang berkaitan dengan kajian pengkaji, dan berdasarkan jurnal-jurnal tersebut pengkaji telah membahagikan kepada 3 tema kecil. Yang pertama sekali, mencari ketepatan arah kiblat, kaedah penentuan arah kiblat, semakan arah kiblat, masjid-masjid warisan. Seterusnya ialah implikasi teori. Berdasarkan implikasi teori terhadap gap jurang kajian pengkaji, ianya diambil berdasarkan kajian-kajian lepas yang mana setelah dilihat belum lagi dibuat berkenaan penggunaan tanda arah kiblat di tanah perkuburan. Seterusnya, rumusan bab 2. Secara kesimpulannya, berdasarkan bab 2 ini secara tidak langsung memberikan gambaran kepada pengkaji untuk mendapatkan data bagi membuat bab yang seterusnya. Okey, baiknya kita pergi kepada bab yang ketiga. Saya mulakan dengan reka bentuk kajian. Okey, untuk reka bentuk kajian pengkaji ini, pengkaji menggunakan kajian penyelidikan kajian kualitatif yang berbentuk pemerhatian dan analisis kandungan, di mana pemilihan reka bentuk ini dapat membantu pengkaji dalam memilih instrumen kajian yang sesuai. Okey, seterusnya populasi, sampel dan kaedah kajian persampilan. Okey, populasi kajian ini ialah seluruh masyarakat Islam daerah Tuaran, manakala sampelnya ialah masyarakat yang berkaitan dengan urusan tanah kubur di daerah Tuaran, dan kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan tujuan, iaitu memilih sebagian subjek sebagai sampel yang telah pengkaji tentukan ciri-ciri latar belakangnya. Seterusnya ialah instrumen kajian, yang mana pengkaji akan menggunakan 4 instrumen. Yang pertama sekali ialah
pemerhatian, iaitu membuat lawatan ke tapak kajian iaitu di tanah perkuburan. Yang kedua ialah temu bual. Instrumen temu bual iaitu menggunakan kaedah temu bual secara berstruktur. Yang ketiga ialah analisis kandungan, iaitu menganalisis kandungan terhadap dokumen-dokumen penting seperti nota lapangan, laporan dan lain-lain. Dan akhir sekali ialah instrumen kajian pengkaji itu sendiri yang menjadi salah satu instrumen dalam kajian pengkaji. Seterusnya ialah kesahan, kebolehpercayaan dan penambahbaikan. Okey, bagi memastikan kesahihan kajian pengkaji, pengkaji telah menggunakan 5 kaedah iaitu triangulasi, tempoh masa yang lama, persetujuan peserta kajian, penelitian rakan sebaya dan bias pengkaji. Baiklah, dalam prosedur mengutip data, terdapat 6 prosedur yang perlu dipatuhi oleh pengkaji. Yang pertama, memohon kelulusan tajuk kajian dan nama penyeliha dengan Open University Malaysia OUM. Kedua, setelah mendapat kelulusan, pengkaji akan menyusun jadual dengan penyeliha. Ketiga, pengkaji akan membuat surat rasmi kebenaran melakukan kajian. Keempat, pengkaji membuat surat rasmi kepada peserta kajian yang hendak ditemu bual. Kelima, pengkaji membuat surat rasmi untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting. Dan yang keenam, pengkaji membuat surat rasmi kepada pengurusi jadual masa tanah kubur untuk menyatakan tujuan lawatan ke tapak tanah kubur dan menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan termasuklah merakam, mengambil gambar dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya ialah analisis data. Okey, dalam analisis data kajian ini, pengkaji akan menggunakan 5 kaedah. Yang pertama sekali ialah membiasakan diri dengan data, transkripsi, organisasi data ataupun penyusunan data, pengekodan dan akhir sekali ialah menulis laporan. Okey, seterusnya ialah plan kajian. Yang mana plan kajian ini bermula semester yang kelima dan semester yang keenam, iaitu pada bulan 9 2023 sehinggalah bulan 5 2024. Okey, yang pertama sekali pada aktiviti pengenalan latar belakang kajian penyataan masalah, pengkaji akan cuba usahakan siapkan pada bulan 9 2023. Tinjauan literature, pengkaji mengambil masa 2 bulan pada bulan 10, bulan 11, 2023. Metod kajian, pengkaji mengambil masa 3 bulan iaitu 11, 12 dan 1. Seterusnya, bagi kutipan data, pengkaji akan mengambil masa 3 bulan juga iaitu sepanjang bulan 12, 1 dan 2, 2024. Analisis data juga, pengkaji akan mengambil masa 3 bulan, bulan 2, bulan 3 dan bulan 4. Dan akhir sekali, penulisan laporan akhir, bentang laporan dan hantar laporan, pengkaji target selesai pada bulan 5 dan mengambil masa 3 bulan juga, bermula bulan 3, bulan 4 dan bulan 5 2024. Okey, seterusnya yang terakhir ialah rumusan bab 3. Okey, secara kesimpulannya berdasarkan bab 3 ini, secara tidak langsung memberikan gambaran awal kepada pengkaji berkenaan metod apa yang sesuai diguna pakai oleh pengkaji dalam kajian ini. Sekian sahaja daripada pengkaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.